Assalamualaikum. Saya Cikgu Niza. Jom santai bersama saya. Ni untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita kembali bagi tajuk Bab 5 Reka Bentuk Sistem Vertigasi. Standard pembelajaran kita kali ini ialah 5.1.2 iaitu mengenal pasti komponen utama vertigasi dalam penyediaan reka bentuk. Apa yang sedang dilihat oleh pelajar-pelajar tu? Menariknya. Oh, inilah rupanya sebahagian daripada komponen utama sistem vertigasi. Komponen utama sistem vertigasi. Komponen utama sistem vertigasi terdiri daripada 3 komponen asas iaitu sumber, medium dan alur keluar. Sumber adalah tempat simpanan bekalan nutrien, medium adalah laluan penyampaian nutrien dan alur keluar adalah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Namun komponen utama yang pertama ialah tangki nutrien. Berfungsi untuk menakung larutan baja. Pengaliran larutan baja ke sistem pengairan dilakukan dengan bantuan pam air atau secara tarikan graviti. Antara jenis tangki nutrien termasuklah tangki jenis plastik, tangki konkrit atau gentian kaca. Komponen utama yang kedua ialah pam air. Berfungsi untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Ianya membekalkan air kepada tumbuhan mengikut jumlah dan pada waktu yang tepat. Komponen utama yang ketiga ialah set penitis, nipple dan tiub mikro. Set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Nipple dimasukkan ke dalam lubang paip yang ditebuk. Manakala tiub mikro bahagian yang disambungkan pada penitis. Komponen utama yang keempat ialah penapis. Berfungsi untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan iaitu dipasang selepas pam air. Air yang telah digunakan untuk vertigasi perlulah bersih dan bebas daripada sebarang patogen untuk mengelakkan penitis tersumbat dan tanaman dijangkiti penyakit. Komponen utama yang kelima ialah alat pengatur masa. Berfungsi untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. Komponen utama yang keenam ialah paip ladang. Terdiri daripada paip utama, paip sekunder dan paip tertier. Paip PVC sesuai digunakan sebagai paip utama dan paip sekunder, manakala paip poli sesuai digunakan untuk paip tertier. Ketika membuat pemasangan, bahan penyambungan perlu untuk melengkapkan sistem pengairan vertigasi seperti berikut. Okey, bekalan elektrik adalah penting untuk membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Manakala sumber air yang bersih amat penting, nilainya antara 5.5 hingga 6.5. Kualiti air ditentukan dengan menggunakan pH meter dan AC meter. Terdapat 5 keperluan asas dalam sistem vertigasi
Yang pertama adalah tangki larutan baja. 2 tangki larutan baja diperlukan, iaitu baja stok A dan baja stok B untuk penyediaan parti baja vertigasi. Yang kedua adalah larutan stok baja. Baja dalam bentuk serbuk dan terdiri daripada set A dan set B. Mari kita lihat penyediaan larutan stok baja. 1 liter stok baja A dilarutkan dengan 100 liter air dalam tangki A. Kemudian 1 liter stok baja B dilarutkan dengan 100 liter air dalam tangki B. Jadi penyediaan larutan baja vertigasi ialah dengan mencampurkan parti baja A dan parti baja B ke dalam tangki C yang berisi air mengikut sukatan yang betul. Keperluan asas yang ketiga ialah media tanaman. Media tanaman terdiri daripada kokopit, sekam padi dan pit moss yang biasa digunakan. Sekam padi daripada biji padi yang sudah dikisar. Kokopit pula ialah bahan semula jadi daripada sabut kelapa. Ini adalah contoh sekam padi, kokopit dan pit moss. Keperluan asas yang keempat ialah biji benih. Pilih biji benih yang baik dan berkualiti. Pastikan biji benih yang digunakan bebas daripada sebarang penyakit. Keperluan asas kelima ialah alat pengukur. Alat pengukur digunakan untuk menguji kualiti air pengairan sistem vertigasi. Alat yang digunakan ialah pH meter dan EC meter. pH meter digunakan untuk mengukur keasidan atau keaklian air. Nilai pH normal air ialah pH 7. EC meter pula berfungsi untuk mengukur kepekatan larutan baja. Mari kita lihat pemilihan jenis dan varieti tanaman. Jenis dan varieti tanaman yang baik penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan berkualiti. Pastikan pemilihan jenis tanaman dan varieti yang sesuai dengan persekitaran kawasan seperti suhu, kelembapan udara dan tahap pengurusan. Pengurusan tapak dan alatan. Pertama, pemilihan tapak. Tapak untuk penanaman hendaklah diratakan supaya aliran air baja ke tanaman adalah sama. Kuantiti air baja yang sama ke setiap pokok penting untuk mencapai tumbesaran yang seragam. Kedua ialah sumber air. Tapak untuk penanaman vertigasi memerlukan sumber air yang bersih seperti air kolam, tasik, sungai, mata air atau air paip. Pastikan kualiti air sebelum digunakan. Dan yang ketiga adalah anggaran kos. Penting untuk mengenal pasti kos atau modal permulaan sebelum memulakan projek penanaman vertigasi. Kos ini termasuklah sistem pengairan, polybag, media tanaman, racun serangga dan racun kulat serta baja vertigasi. Pengurusan sistem pengairan. Terdapat 3 jenis sistem pengairan. Yang pertama ialah pengairan percikan. Kedua, sistem pengairan titis. Dan ketiga, sistem pengairan semburan kabus. Ketiga-tiga sistem tersebut digunakan mengikut keperluan tanaman. Faktor penentu pemilihan sistem pengairan ialah
iklim, jenis tanaman, kesesuaian tanah serta jenis media tanaman yang digunakan. Terdapat 12 langkah pemasangan sistem fertigasi. Pertama, menyediakan lakaran reka bentuk sistem fertigasi. Pemasangan sistem fertigasi perlu merujuk kepada lakaran reka bentuk. Kedua, pemotongan paip poli. Ukur dan potong paip poli mengikut ukuran yang dikehendaki. Ketiga, membuat lubang untuk nipper pada paip tertier. Gunakan alat penebuk untuk membuat lubang bagi memasukkan nipper ke dalam paip poli. Keempat, penyediaan set penitis. Set penitis terdiri daripada nipper, tiub mikro dan penitis. Kelima, penyambungan paip tertier pada set penitis. Set penitis disambungkan pada sub paip yang ditebuk mengikut jarak yang dikehendaki. Langkah keenam ialah penyambungan paip tertier pada paip sekunder. Ada dua cara sekiranya anda mempunyai satu baris tanaman ditanam dalam polybag. Penyambungan menggunakan penyambungan L. Sebaliknya, penyambungan T pula diperlukan untuk penanaman dua atau lebih barisan tanaman. Langkah ketujuh adalah pemasangan injap penahan pada paip utama. Berfungsi untuk mengawal pengairan larutan baja ke sub paip dan seterusnya ke penitis. Langkah ke-8 adalah melengkapkan pemasangan paip tertier. Kemasan menggunakan penyambungan L. Langkah seterusnya adalah penyambungan saluran air keluar ke pam air dengan tiub butsina dan paip poli. Tiub ini berfungsi untuk menyambungkan paip utama iaitu paip poli dengan pam air yang mempunyai saluran bersaiz besar. Langkah ke-10 adalah memasukkan pam air ke dalam tangki nutrien. Langkah ke-11 ialah pemasangan pam air pada alat pengatur masa. Dan langkah terakhir adalah melengkapkan penyambungan sistem pengairan pada tangki. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan komponen utama sistem fertigasi dari sumber, medium dan alur keluar. Sesungguhnya berbudi kepada tanah, tanah tidak menipu. Bagi menguji tahap kemahiran anda, cikgu telah sediakan dua jenis latihan. Bolehlah berbincang dengan guru masing-masing bagi mendapatkan jawapan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam video yang akan datang bagi tajuk lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi. Assalamualaikum. Bye.